Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini cikgu akan masuk pada tajuk yang ketiga untuk bab fungsi trigonometri, iaitu melakar graf. Okey, untuk tajuk ini penting bagi kamu tahu untuk melakar tiga bentuk graf utama, iaitu graf fungsi sinus, cosinus dan tangent. Okey, soalan ini penting juga untuk kamu tahu. Okey, dan soalannya bukan terlalu susah sebenarnya. Okey, saya rasa tak ada masalah untuk kamu cuba. So, kita ada tiga bentuk graf yang kamu perlu tahu, iaitu yang pertama graf sinus. Okey, graf sinus. Okey, pertama sekali kamu kena tahu bentuk asas dia. Okey, bentuk asas graf sinus, cosinus dan tangent. So, kalau untuk bentuk graf sin, okay, untuk tengok huruf dia sin kat sini, sin bentuknya bentuk S. Okay, S melintang macam tu. Okay, dan setiap satu kala, okay, period ni kala, okay, satu kala lengkap 360 darjah bagi sin X. Okay, sin X. Kalau dia double angle, maksudnya ada sin 2x, maksudnya kala kita akan double lah. Maksudnya kala kita akan jadi 2 kala untuk 360 darjah. Okay, dan di sini juga dia ada bentuk-bentuk dia. Kalau awak tengok asasnya, perkali bagi sin x ni adalah 1. 1 di sini bermaksud ketinggian graf kita. Okay, ketinggian graf kita iaitu kita panggil amplitude-nya adalah 1. So, dia berubah-ubah bentuknya sama ada tinggi, okay, bentuknya makin makin memanjang ke atas, itu dipengaruhi oleh perkali bagi sin ini, iaitu contohnya cikgu letak kat situ A. Okay, dan satu lagi bentuknya kat sini lah. Okay, bagi kalau dikata 2x, maksudnya ada 2 kala untuk 360 darjah. Kalau 3x contohnya, okay, so dia berubah mengikut B lah kat sini. Kalau B ni 3, maksudnya dia ada 3 kala untuk 360 darjah dan seterusnya. Boleh? So, itu bentuk yang pertama, iaitu graf fungsi sin. Okay, ini adalah graf cosinus. Okay, bentuk graf cos ini, kamu kena tengok bentuk dia. Bentuk asas dia, iaitu untuk cos X. Okay, bentuknya adalah bentuk mangkuk. Okay, mangkuk tu ada telinga tau. Bukan mangkuk bentuk U macam tu saja, tak. Dia ada telinga dia. Okay, bentuk dia macam tu. Okay, bentuk telinga. Ya, dan smooth saja dia punya ni lah. Dia tak ada garisan putus-putus. Maksudnya smooth saja bentuk mangkuk tu. Dan satu cos X ni memberikan sama juga 360 darjah. Okey, ada setengah soalan dia tak gunakan darjah. Dia guna dalam bentuk unit radian. So, tak ada masalah, kamu kena ikut pada soalan. Kalau soalan itu dibagi untuk X, contohnya X lebih kecil dan sama dengan 2 pi, lebih besar dan sama dengan 0. Maksudnya kat sini digunakan dalam bentuk pi. So, tak ada masalah, kamu kena tukar saja dalam ni, dalam skala kamu ni kepada 2 pi, 180 kepada pi. Okey, 90 pada pi per 2 dan ini 3 pi per 2. Tukar. Okey. So, bentuk dia satu kala penuh. So, ini adalah kala, satu kala dia. Okey, amplitude-nya juga adalah 1. Kita tengok perkali kat sini 1, maksudnya amplitude ataupun ketinggiannya adalah 1. Okey, so untuk bentuk yang ketiga, graf tangent. Graf tangent bentuk highway. Okey, bentuk highway, nampak highway. Ni, dan kita panggil accepted line ni, yang dia tak boleh sentuh pada garisan putus-putus ni. Okey, bila kita nak lukis graf tangent, kena hati-hati jangan graf kita terkena kepada asymptote line. Dan juga sama, okey, dia membentuk di 360 darjah bagi kat sini kita ada 2 kala. Okey, kala dikira daripada garisan ini. Okey, ini dipanggil 1 kala.
Okey, dan 180 hingga 360 lagi satu color. So untuk dua color ini memberikan 360 darjah ataupun 2 pi. Okey. Okey, sekarang kita tengok satu demi satu grafnya. Contohnya kat sini kalau cikgu ada y sama dengan a sin x. Okey, untuk x lebih besar dan sama kosong dan lebih kecil dan sama dengan 2 pi. Jadi nampak dia punya bagi domain kat situ 2 pi dalam bentuk radian. Jadi kita kena gunakan radian. Okey, macam mana kita nak lukis graf ni dengan mudah? Okey, yang pertama sekali kita boleh dengan mudah kita boleh lukis, lakarkan dulu dia punya paksi. Okey, bila kamu lakarkan graf mesti guna pensel. Okey, jangan guna pen. Ini X. Okey, ini kosong. Kosong kat sini, kosong ni lah skala kita. Okey, contoh kat sini kalau graf asalnya adalah bentuknya ketinggiannya 1. Okey, ketinggiannya adalah 1. Okey, ini pi. Pi itu separuh daripadanya, ini 2 pi. Okey, separuh daripada 360 ataupun 180 adalah pi. Jadi, bila kita lakarkan graf, okey, nampak tak? Dia tak seimbang. Okey, nampak tak seimbang? Maksudnya ini yang akan jadi silap tu. Jadi, cara paling mudah adalah yang pertama sekali kita bila kita lukis graf ni, nak lakar graf ni, kita kena buat dahulu basic graf dia. Okey? Contoh. Dia kena sama punya graf tu kena seimbang. Okey, contoh A kat sini adalah 2. 2 sin x. Maksudnya ketinggian graf kita adalah 2. Jadi apa yang kamu kena buat adalah kamu lakarkan bentuk asas x sin tu. Okey, iaitu lakarkan. Okey, nampak tu. Tak semua kena buat lagi sekali Okey. Okey. So, kat sini y, ini x. Ketinggian dia pun mesti sama. Kalau kamu rasa susah nak samakan dia, okey, kamu gunakan garis putus-putus untuk tunjukkan yang itu adalah ketinggian yang 2. Okey. So, buat garisan putus-putus kat sini. Dan di bawah ni. Okey, so sebab ketinggian yang 2, so letakkan sini 2, ini negatif 2. Okey, lepas tu kita akan completekan skala untuk x kita iaitu kosong. Okey, tengah-tengah ini mestilah pi. Ini mesti 2 pi. Okey, jadi ini basic yang kamu kena buat. Lakarkan dulu graf, barulah isikan skala-skala dia. So yang atas ni di antara kosong dengan pi mestilah pi per 2. Di antara pi dengan 2 pi ini adalah 3 pi per 2. So isikan. Okey, nampak? Kalau kat sini contohnya dia bagi 5 sin x. So awak tukarkan saja skala dia kepada 5. Ini negatif 5. Maksudnya basic graf itu kamu lukis dahulu, skala ataupun kamu akan follow pada soalannya. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua,
kalau diberi yang kedua, kalau dia bagi Y sama dengan A sin BX. Okay, maksudnya A tu, contoh A kita ada Y sama dengan 2 sin 2X ataupun kat sini 3 lah, 3 sin 2X. Okay, macam mana lukis tu, bentuk dia, bentuk asal dia, kamu dah tahu dah, basic graph dia apa. Okay, kita dah kena tahu dah basic graph kita apa, iaitu graph sin. Graph sin maksudnya bentuknya adalah bentuk S. Okay, buat dahulu paksi. Okay, kemudian kita akan lakar bentuk graf yang basic tu. Okay, lakar bentuk graf yang basic. Okay, sekarang ni nampak tak 2 di sini? Okay, bagi perkali X tu maksudnya dia dah double. Tadi satu kala bentuk S lengkap, maksudnya kat sini akan ada 2S. 2S maksudnya awak tengok kat sini mesti ada 2S, jadi kita akan lukis 2S untuk 360 darjah ataupun kat sini 2 pi. Okay, cikgu gunakan skala yang sama tadi, 2 pi. Jadi apa yang kamu kena buat, kamu lakarkan graf kamu ni 2 pi. Okay, sebab dia 2 pi kan, jadi cikgu kecilkan sikit dia punya ni, dia akan jadi mampat. Dia punya golongan itu akan jadi mampat sikit. Sebab dia ada 2 skala, 2 double ni. Satu kala, 2 kala. Okay, so ketinggian ni penting. Okay, penting kamu kena samakan ketinggian dia. Okay, ada setengah pelajar dia lebih suka buat macam ni. Ini pun lebih bagus juga sebenarnya. Kita buat dahulu garis putus-putus tu. Okay, maksudnya kita punya garisan kita tu. Supaya kita tak inilah. Sorry ya, sekejap. Sempat putus kita kat sini. Okey, dah ada dah. Hilang cikgu punya ni. Sekejap Ini sekarang kasih X. Okey. So, kita lukis dulu garisan putus-putus kat situ. Okay, kemudian kita akan buat 2 kala. 1. Okay, nampak S 1, 2. Okay, 2 kala. Ini memberikan 2 pi. Okay, lengkap. Okay, kena. Yang ni 3x ke 8x ke mesti dia akan jadikan 2 pi. Okay, itu yang kamu kena ingat. Jalan-jalan mesti kena dapat 2 pi juga. Lengkap. Contohnya kat sini 8 pi pun, 8x pun, dia mesti akan jadi 2 pi juga. Okay, dia akan completekan berapa kala tu mesti 2 pi. Jadi separuh daripada 2 kala ini, iaitu di tengah-tengah ni adalah pi. Separuh antara 0 hingga pi ni mestilah pi per 2. Dan di antara ini adalah 3 pi per 2. Ini cikgu sarankan yang wajib kena letak adalah pi dengan 2 pi itu wajib kena ada. Dan pi per 2 dengan 3 pi per 2 ni cikgu galakkan kamu letak juga. Tapi kalau kamu confuse ataupun takut nak letak pi per 2 dan 3 pi per 2, cukup kamu letakkan pi dan 2 pi sahaja. Okay, so ketinggian graf ini nampak kat sini 3, so letakkan 3 dan bawah ni adalah negatif 3. Okay, dan graf kita jangan kita buat tajam macam ni, tajam macam tu, tak nak tajam. Dia mesti lengkung dia curve sikit lah. Mungkin cikgu punya graf ni tak nampak curve sangat kan, sengit-sengit tu. So kamu practice lagi
Okey, mesti dapat graf yang semua sahaja. Okey, so itu adalah graf dua bentuk yang seterusnya. Kalau kita ada modulus, contohnya y sama dengan modulus ataupun kita panggil apa ni? Absolute x. Kita ada tanda modulus kat situ, maksudnya graf kita akan sentiasa positif. Jadi kat sini basicnya, cikgu akan lakar sajalah. Okey, tapi kamu guna pembaris dan pensel untuk lakarkan graf dia. Awak dah tahu dah basic sains x adalah bentuk ular kan? Bentuk ular. Jadi kita buat bentuk graf ular satu color sebab kat sini perkalinya satu dan cukup satu color dia memberikan 2 pi ataupun 360. Ini adalah pi. Okey, cukup. Tapi ketinggiannya adalah A, kat sini negatif A. Okey, itu adalah basic dia. Tapi oleh kerana kita ada tanda modulus, so maksudnya nilai graf kita adalah sentiasa positif, y-nya positif. Jadi apa yang kamu kena buat adalah kamu akan flipkan graf yang berada di bawah ini naik ke atas. So dia akan bentuk grafnya bentuk macam bukit tu. Okey, nampak? Jadi yang bawah ni dah boleh padam lah. Okey, yang berada di bawah kamu boleh padam. Ya, dia bersambung tadi jadi cikgu kena buat ni lain. Okey. Boleh? So bentuk graf dia bentuk dua bukit macam tu. Boleh? So itu adalah bentuk graf bagi ada tanda modulus di sini, maksudnya y-nya adalah sentiasa positif. Jadi kamu kena naikkan dia punya graf. Okey. Dan satu lagi, kalau dia bagi graf yang tambah satu kat sini. Okay, cikgu gunakan soalan tadi. Cikgu dia bagi y sama dengan sin x tambah 1. Okay. Tambah 1. So kat sini adalah ketinggiannya tadi 1, negatif 1. Okay, sebab kat sini tak ada nombor apa-apa, jadi 1 dan negatif 1. Okay, kalau ada tambahan di sini, tambah 1 di sini bermaksud graf itu akan naik sebanyak 1 unit ke atas. Okey, kalau dia tolak 1 maksudnya graf itu akan turun 1 unit ke bawah. Jadi kat sini dia akan naik 1 unit ke atas. Okey. Apa yang kamu kena buat adalah kita akan naikkan graf kita ke atas sebanyak 1 unit. Okey, ini y. Kita lukis dulu graf asal dia, iaitu ini graf S kita. Okey, sekarang ini graf asal dia iaitu sin x. Okey, bila tambah 1, apa yang kamu kena buat? Okey, ini adalah 1, ini negatif 1. Okey, ini x. Okey, apa yang kamu nak mudah cara kita nak buat adalah kita jangan gerakkan, sama ada kamu boleh gerakkan graf dia naik ke atas. Okey, ataupun daripada skala kita kena tambahkan 1. Maksudnya ini kosong, kosong tambah 1. Jadi 1 tambah 1 jadi 2. Negatif 1 tambah 1 jadi kosong. Okey. So kat sini kita adjust dia punya skala, bukan adjust dia punya graf. Itu tips dia. Kita adjust dia punya skala, jadi kat sini akan jadi 2. Ni yang baru, yang warna merah ni yang baru.
Yang ini kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 1, ini kita akan dapat 0. Jadi awak ambil pembaris awak lukiskan paksi X yang baharu pada 0 ni. Kita lukis paksi X yang baharu pada X sama dengan 0 di sini. Okey. Dan paksi yang lama, kita akan padamkan dia. Nampak? So, nampak ini adalah graf yang baru kita akan dapat. Kemudian kita akan isikan maklumat yang lain. Iaitu di sini lengkap satu color kita. Lengkaplah. Okey, mana 180 tadi? Kat sini kan? Separuh daripadanya. Iaitu pi. Ini akan jadi 3 pi per 2. Ini adalah pi per 2. Okey, ketinggiannya adalah 2 sekarang. Kat sini boleh? So, itu adalah graf yang baru. Maksudnya kat sini senangnya kita akan adjust dia punya paksi. Bukan adjust dia punya skala. Okey? Dan kita punya graf. Kita adjust paksi dia sahaja. Boleh? Okey. Sekarang cikgu akan tunjukkan untuk graf cos. Okey, graf cos ini basic dia. Bentuk mangkuk. So, bila kamu dah biasa tadi dengan sin, cos lebih senang lah. Okey, cos lebih senang. Iaitu contohnya kat sini y sama dengan a cos x. A cos x kita, contoh A kat sini 2 cos x. Jadi, amplitude kita 2 cos x. Cos x bentuk dia mangkuk. Okey. Amplitude 2, ingat kita punya start dengan 2 lah. Start dengan 2. Okey, ini yang susah kalau kita dah lukis siap-siap kita punya skala, kita nak ikut tu sangat susah. Betul tak? Okey, tapi kalau kita dah diberi skala macam ni, better kita buat garisan ni lah supaya kita tak terlebih garisan dia. Negatif 2. So, mangkuk dia mula daripada 2. Okey, setengah mangkuk tu 180, maksudnya kita akan pergi ke sini. Okey, cikgu punya mangkuk tu landai sikit sebab okey, sampai situ. So, ini pun kena hati-hati jangan terlalu ni. Okey, terlalu dia macam terlalu ni. Okey. Okey, itu bentuk mangkuk. Macam tak smooth saja kan? Okey, sambung sikit. Ini kena smooth saja sebenarnya. Okey. Boleh bolehlah mangkuk tu. Jangan terlebih sangat daripada garisan tu. Itu sebab kalau kita dah ada, kita dah buat siap-siap dia punya paksi dan skala, itu lagi susah sebenarnya. Okey, yang senang kalau kita lukis dulu graf basic, kemudian baru kita akan letakkan dia punya skala-skala yang tertentu. So, kat sini baru kita akan completekan kat sini 360, 180, ini 90 darjah, ini 270 darjah yang mana bersilang pada paksi X tu. So, ini lengkap pada 2 cos X, ketinggiannya 2. Kalau ketinggian 3, maksudnya 3 lah. 3 cos X. 3. Boleh? Okey, itu ketinggian dia. Okey, kalau letak modulus. Okey, apa jadi kalau dia letak modulus? Okay, tadi ada soalan modulus kan? Okey, kalau ini 2 cos. Okey, dan ada tanda modulus kat sini. So, asalnya tadi kita ada graf cos macam ni. Nampak tak cikgu dah lari dah kat sini kan? Jadi cikgu tanda balik kat sini. Jadi kan kita boleh adjust sendiri kalau kita tak letak lagi skala. Okey, nampak ini bentuk cos asal kita. Oleh kerana dia ada modulus kat sini, jadi kita akan bawa graf yang bahagian bawah ini ke atas. So, apa yang kena jadi? Yang kena dibentuk macam ni. Okey. So, yang di bawah ni kita akan padam.
Okey, sebab kita dah buat sekali tadi kan. So, dia akan jadi bentuk grafnya macam ni sahaja. Boleh? Dan ketinggian kita adalah 2 di sini. So, itu adalah graf modulus cos X. Okey. Kalau dia ada 2 kala, contoh dia ada 2 kala. Dua kala maksudnya 2 mangkuk. Okey, 2 mangkuk. Okey. Contoh. Okey, yang ini. A sama dengan cos BX. Okey. Contoh cikgu ambil Y sama dengan A ni 2 ataupun ini 3 cos 2X. Okey. 2X maksudnya ada 2 kala. Okey. 2 kala. 2 mangkuk. 2 mangkuk. Ketinggian graf kita adalah 3. Maksud A kat sini adalah 3. Ini negatif 3. So, kita akan mulakan. Okey, 2 kala ni ataupun 2 mangkuk ini mesti lengkap 360 darjah. Maksudnya satu mangkuk tu mesti lengkap 180 darjah. Betul tak? Okey. Jadi, kita akan buat 2 mangkuk kat sini. Jadi, kita akan, graf kita tu akan lonjong sikit lah. Satu kala. Dua kala. Okey. Dan make sure ini sama ya. Ini sama. Yang atas tu mesti sama. Garisan ni mesti sama. Ini pun mesti sama kat bawah dia. Okey. Ini mesti sama juga. Ini cikgu punya tak sama lah. Jadi awak kena adjust betul-betul jadi sama. Nampak ada 2 kala kat situ. Okey. Sekarang ni lengkap 2x maksudnya 360 darjah. Okey, kat sini menunjukkan berapa bilangan kita punya mangkuk kita tadi. Okay, so tengah-tengah ni mestilah 90 darjah. Ini 270 darjah. Depends kepada soalan. Kalau soalan dibagi skala, x lebih besar dan sama kosong, x lebih kecil dan sama 2 pi. Maksudnya kat sini mestilah ini dalam bentuk pi juga. Okey, jangan bagi dalam bentuk darjah. Bagi ikut pada soalan dia. Okey. So, itu adalah bentuk asas graf kita. Okey. Kalau dia bagi contohnya soalan macam ni. Okey, Y sama dengan cos X tolak 1. Y sama dengan cos X tolak 1. So, awak ambil dulu yang depan ni. Cos X. Cos X, basic X kita adalah bentuk graf kita yang asal. Okey, iaitu ketinggiannya mula dari 1. Mangkuk kita, okey macam ni saja kan. Okey, lebih kurang. Itu sebab kalau kita senangnya kita akan buat, okey cikgu tunjukkan satu kosong macam ni. Okey, senang macam ni. Okey, kita akan buat graf cos kita untuk mangkuk. Okey. Adjust lah macam mana biar jadi seimbang. Okey, contoh macam tu. Okay. Jadi ini 360 darjah ataupun 2 pi. Di tengah-tengah ini pi. Okey, tadi apa soalan dia? Y sama dengan cos X tolak 1. Okay. So, maksudnya ketinggian graf kita adalah 1. Okay. Tolak 1 kat sini bermaksud graf kita tu akan turun sebanyak 1 unit. Okay, akan turun sebanyak 1 unit. Cikgu kena kecilkan sikit graf, tak ada space dia. Kecilkan sikit graf. Okay. Ni 360 darjah, ini 1, ini negatif 1. Okay. Yang mudahnya kita akan tengok pada skala, kita akan adjust dia punya skala saja. Lebih mudah sebenarnya. Iaitu kita tolakkan ini 1. Ini tolak 1. Ini pun tolak 1. Jadi 1 tolak 1, kita akan dapat kosong.
Kosong tolak 1, kita akan dapat negatif 1. Ini kita akan dapat negatif 2. So, lepas tu awak ambil pembaris di mana ada apa nama? Kosong tu, itulah kita punya skala X kita. So, pembaris buat skala X kat sini. Okay. So, kita ada satu graf yang baru kat situ. Ini dah tak ada lah. Okay, paksi dia dah tak ada lah ni. Paksi yang asalnya tak ada dah. Okay. So, graf kita akan jadi macam tu. Ini pun delete. Okay. So, masukkan dia punya apa tadi? Ini adalah 2 pi. Separuh daripadanya adalah pi. Okay. Boleh? So, itulah jawapannya. Okay. So, cikgu akan berhenti dulu sampai sini untuk basic pada graf kita. Dan cikgu akan sambung dengan soalan-soalan, contoh soalan nanti. Okay.